A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati para pendengar rakaman kuliah kita pada petang ni. Syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang cukup besar kepada kita. Allah Ta'ala beri kita nikmat iman, Allah Ta'ala beri kita nikmat Islam. An'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Allah Ta'ala beri kita nikmat iman dan Islam ni ialah nikmat yang paling besar, sehingga kita katakan bahawa kita lahir dalam atas muka bumi ni, sudah pun kita beragama Islam, sudah pun kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Syukur, Alhamdulillah. Walaupun di sana ada orang yang lahir ataupun disebut pada takdirnya lahir pun dalam kalangan bukan golongan Islam, maka Allah Ta'ala memberi hidayah kepada saudara kita yang mu'alaf. Begitu juga kita minta supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kita sebut sebagai kepada orang-orang yang orang beriman yang mana lari ataupun lari daripada landasan ataupun sunnatullah yang pun Allah Ta'ala tentukan kepada kita, untuk kita matlamat kita dan tujuan kita untuk kita hidup atas muka bumi ini ialah untuk kita ikut segala perintah Allah dan kita tinggal segala larangan Allah kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu ni daripada tiada kepada ada ni ialah dengan ciptaan yang sia-sia, dan juga kamu menyangka bahawa kamu ni tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebab tu matlamat kita, hadaf kita, tujuan kita hidup atas muka bumi ni ialah untuk kita tahu apa sebenarnya yang perlu kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni ialah untuk buat ibadat ataupun untuk menjadi hamba, mengabdikan diri ke atasku. Jadi kita hamba Allah, kena ingat ikut segala perintah Allah dan juga kita tinggal segala larangan Allah. Jadi mutaakhir ni kita tengok negara kita, Malaysia dan juga negara-negara lain seluruh dunia ditimpa dengan ujian yang cukup besar, iaitu pandemik COVID-19, mana yang sudah hampir dalam setahun ke 2 tahun begitulah berlaku dalam dunia pada sekarang ni. Jadi ini tanda Allah Ta'ala tunjuk bahawa bukti kebesaran Allah kepada kita, dan juga berlakunya coronavirus ni tersebar disebabkan kerana berpunca daripada kejahatan tangan-tangan manusia yang membuat kerosakan di atas muka bumi ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan ataupun kemungkaran di atas muka bumi ni adalah disebabkan tangan-tangan manusia. Sebelum berlaku ni kita tengok mereka semua ni tidak mengikut orang-orang, tidak mengikut ketentuan ataupun sunnatullah yang telah pun digariskan. Allah Ta'ala tunjuk bahawa bila mana dia ikut, maka kamu akan rasailah nikmat azab aku yang amatlah pedih. Sehingga kita rasa seluruh dunia dah ada kata berpunca daripada inilah negara China dah, Wuhan dah, akan benda-benda yang tidak halal dan sebagainya menyebabkan berlaku penyakit. Itu dikatakan satu kajian lah yang dibuat. Jadi kita sebagai hamba Allah ni, kita kena faham, kita kena redha, kita kena terima apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk menguatkan diri kita, untuk menjadikan diri kita ni teguh iman, ataupun Allah Ta'ala beri kepada kita ni ujian adalah untuk kita dekat pada Allah. Lalu di sana ada hikmah yang mana Allah Ta'ala nak tunjuk kepada diri kita ni lah. Kita tengok kisah-kisah para Nabi. Di sana ada berita ataupun perkara yang Nabi tak tahu apa yang akan berlaku, tapi Nabi ikut segala perintah Allah Ta'ala. Nabi Nuh disuruh buat bahtera
atas darat, atas darat dah datanglah, menyebabkan para sahabat, umat-umat ketika tu tertawalah. Menganjing pun ada, kata buat apa buat atas darat ni, betul ke tak betul, kata gila dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala hantar hikmah, Allah Ta'ala tunjuk hikmah Allah Ta'ala dengan mana penciptaan bahtera tu berlakunya dilanda banjir yang cukup besar. Buat pula atas apa tu, atas bukit, menyebabkan banjir yang besar tu boleh menghanyut ataupun boleh membawa bahtera tu berada atas banjir ni lah. Boleh menyebabkan ramai ketika tu tak tahu, ketika tu tak tahu apa hikmah yang Allah Ta'ala tunjuk. Itu kisah pasal Nabi Nuh. Yang keduanya ialah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mana diuji ataupun disuruh untuk menyembelih anak kesayangan. Kita faham kisah kisah yang mana Nabi Ibrahim nak dapat ke Nabi Ismail tu suatu bertahun-tahun tunggu, sehinggalah diberi ujian supaya sembelih anak kesayangan, tapi dengan sifat, dengan akur, dengan perintah segala perintah Allah ni, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah, tak sembelih. Nabi Ibrahim pada awalnya memang tidak menyangka bahawa Nabi Ismail akan diganti dengan kibash, diganti dengan biri-biri. Tak, akhirnya bila nak letak je pisau dekat tekak tu nak sembelih, tak, digantikan dengan kibash. Itu suatu benda hikmah yang mana kita tak tahu. Dan juga hikmah yang berlaku kepada Nabi Muhammad, Nabi kita ni, ketika diminta para sahabat semua ni untuk melakukan umrah lah, pada umrah ada haji lah pada tahun tu, menyebabkan disekat daripada masuk ke Mekah. Akhirnya dengan hikmah Allah Ta'ala ni tahun depan mari dekat Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah secara besar-besaran lah. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah Ta'ala tunjuk hikmah. Begitu juga dengan keadaan sekarang, kita menghadapi ujian ataupun musibah yang cukup besar dalam diri kita ni ialah pandemik COVID-19. Di sana berlakunya perkara-perkara yang tidak boleh kita fikir dengan akal lah. Walaupun ada di kalangan kita ni sesama ialah kita golongan orang Islam ni, beriman kepada Allah ni, dalam surat khabar baru ni anda tengok hampir 300 lebih orang bunuh diri. Sebab apa? Tekanan hidup yang berlaku dalam keadaan sekarang, pandemik COVID-19 ni lah. Kita sebagai hamba Allah kena ingat, hati kita, diri kita, jiwa kita ni kena letak pergantungan kepada Allah. Marilah ujian besar mana pun, kecil ke besar ke, kuat ke lemah ke, maka kita kena bergantung kepada Allah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi persoalan yang timbul dalam fikiran kita, persoalan menjadi timbullah dalam fikiran kita ni, bagaimana cara kita sebagai orang beriman ni memandang dan juga memahati dengan hikmah ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada kita ni, dan bagaimana cara kita berfikir untuk melihat ujian itu sendiri. Sebab tu ulama susun beberapa cara ataupun beberapa kaedah untuk kita faham, untuk kita memahati hikmah yang mana yang kita lalui sekarang ni. Yang pertamanya ialah Allah Ta'ala berikan kepada kita ni satu musibah untuk kita mengelak musibah yang lebih besar. Satu musibah kepada kita untuk kita mengelak musibah yang lebih besar. Ni banyak cerita yang boleh kita jadikan teladan dan pedoman kepada kita. Kisah yang pertama berlaku, ada seorang ni, dia penjual tauhu. Tauhu ni benda yang lembut tu lah, dia boleh kocok-kocok penuh jadi hancur rosak ni lah. Akhirnya penjual tauhu ni suatu hari dia lewat dah, dia bangun lewat, dia nak kerja, nak pergi jual pasar tu. Jadi terpaksa dia gaduh, laju. Akibatnya dia nak naik satu bank tu, terlepas van yang dia nak naik di pasar tu. Bila terlepas ni, dia rasa Allah, resah, gelisah, ada keuntungan hari ni. Dia harap kejual tahu tu je. Akhirnya balik dalam keadaan hampa. Dia tak kedekan Allah juga. Hari tu dia rebah niat bersikap.
menyebabkan tahu dia bawa tu hancur, berkecai. Dah lah kita kata tak boleh nak jual. Bahkan juga ditimpa musibah apa? Musibah yang hancur tahu, tak boleh buat benda bedah. Pada petang tu nak ditakdirkan Allah, petang tu datanglah seorang kita sebut sebagai peniaga penternak itik lah, nak cari makanan. Biasanya dia suka cari makanan dedak lah itik, untuk itik makan ni dedak sebagainya. Akhirnya cari habis. Habis jumpalah tanya tahu, ada tak tahu nak jual. Tahu dia sanggup beli tahu yang rosak tersebut, jual lah dengan harga yang tinggi lah kepada penternak ataupun kita sebut ni lah, penternak itik ni lah. Dapat rezeki yang mana tak sesaka-saka. Pada awalnya dilihat bahawa benda tu merugikan dia, tapi akhirnya mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan benda yang suatu hikmah yang cukup besar. Yang keduanya kisah Ummu Salamah ketika mana berlaku kematian suami yang tercinta, suami wafat ketika dalam peperangan. Akhirnya Ummu Salamah ni mengadu merintih kepada Allah ni lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa yang Ummu Salamah baca. Ya Allah, Tuhanku, padamu kami datang dan kepadamu juga kami kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala kepadaku ni atas musibah yang kau timpakan, dan gantikanlah musibah ni dengan benda yang lebih baik, suatu benda yang lebih baik. Akhirnya tengok Allah Ta'ala gantikan kehilangan suami dengan perkahwinan dengan perkahwinan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cukup besar. Tengok hikmah ataupun musibah yang Allah Ta'ala timpa dalam seseorang ni, ada hikmah yang Allah Ta'ala tunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya ialah cerita yang boleh kita jadikan iktibar, boleh kita jadikan pedoman untuk kita pada petang ni, ialah kisah Abdul Rahman bin Auf menjual kurma, membeli kurma yang busuk daripada para sahabat. Walaupun ketika berlakunya peperangan Tabuk, lalu tanaman pokok kurma ni masuk ranum comel lah. Ketika tu akhirnya bila para sahabat lain pergi berperang, balik semula nak menjual, kita sebut nak menjual kurma, tak berlaku lah, dah dapat hasil yang cukup. Sebab apa? Kurma rosak, kurma busuk. Jadi harga pasaran kurma pun jatuh. Lalu Abdul Rahman bin Auf ni rasa ialah kasih sayang pada sahabat ni, membeli. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya dah, membeli seluruh kurma yang busuk tu daripada para sahabat dengan harga yang baik. Lalu para sahabat lain bersyukur lah, alhamdulillah, sukanya hati dah dapat balik ada income lah, disebut sebagai pendapatan dia orang, pendapatan para sahabat ni. Lalu kita ingat bahawa al-jazaa'ul ihsanu illa ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Lalu berlakunya satu wabak yang cukup besar ketika itu, wabak di Yaman, wabak yang menular lah, wabak macam kita sebut macam ni lah, wabak yang menular. Wabak dia kena makan kurma busuk. Lalu Raja Yaman ni bawa satu utusan untuk membeli semua kurma busuk yang dijual oleh yang dibeli oleh Abdul Rahman bin Auf ni dengan harga 10 kali ganda. Allahu akbar, besar. 10 kali ganda besar, harga yang besar. Jadi tengok betapa kasihnya, betapa rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia yang buat baik. Sebab tu kita nak buat baik, kita jangan fikir kerugian yang berlaku dari kita ni, kita jangan fikir apa yang boleh. Kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala lah yang menggantikan suatu tu benda yang baik. Yang keempat ialah kisah yang keempatnya ialah kisah Abu Talha, mana wafat anak dia yang tercinta ketika dalam medan peperangan. Allah Ta'ala gantikan dengan 9 orang anak lagi yang menghafaz Al-Quran. Jadi hafiz Al-Quran. Allahu akbar, besar tak? Kita kena pandang hikmah, pandang ujian Allah Ta'ala beri kepada kita ni dengan pandangan orang beriman, bukanlah dengan pandangan pasrah ataupun tidak bersyukur dengan takdir yang Allah Ta'ala, tidak redha dengan takdir yang Allah Ta'ala beri kepada seorang ni. Jadi kita kena pandang, kita kena sangka baik. Ana inda zanni abdi bi, aku bersama dengan zon ataupun sangkaan hamba-ku. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Allah Ta'ala musibah yang memberi kepada kita, musibah yang diberi kepada kita untuk memberi kesedaran kepada kita. Musibah untuk kita ingat, kita kembali kepada Allah, untuk kita dekat diri kepada Allah. Musibah yang Allah Ta'ala beri ni ialah kadang-kadang kita manusia
yang mana sering alpa, sering lalai, sering leka dengan fana, dunia fana ni. Kullu alaiha fan. Dunia ni akan hancur, akan berkecai, kita juga akan jadi tanah dan sebagainya berkecai semua, tidak ada yang kekal abadi. Jadi kita kadang-kadang kita lupa dengan harta yang sedikit ni, harta yang tidak kekal ni, tapi kita tak ingat harta yang akan kekal akhirat. Jadi Allah Ta'ala bagi musibah, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, bagi kesedaran kepada kita ni untuk kita terus dekat diri kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, dan aku akan tambah nikmat lain lagi. Syukur dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala tambah. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur dengan nikmat Allah, maka nikmatku ataupun maka rasalah azabku amatlah pedih. Maka kita sebagai orang beriman perlu meletakkan kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita kena ingat juga nikmat yang mana Allah Ta'ala beri kepada kita ni ialah akan ditanya dan akan dipersoalkan kelak. Bukan saja beri gitu je, tak, akan ditanya juga. Muat berapa dengan nikmat ni? Dengan apa perkara yang kamu lakukan dengan ni? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Dan kita semua ni lah, tak nak cakap habis dah. Ada boleh cakap mulut, tak. Tangan kita, kaki kita lah menjadi saksi yang boleh bercakap, boleh berkata-kata ke atas perbuatan kita atas muka bumi. Lagi kena ingat, hidup kita, segala benda yang Allah Ta'ala bagi adalah untuk akan disoal dan dipertanyakan kelak. Jadi ujian musibah ni bagi kesedaran, bagi untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Bukan saja kita makin jauh, makin dekat. Sebab tu Allah Ta'ala beri ujian ni, kita tambah kuat. Dan kita kena sabar dan menghadapi segala musibah. Ialah sekarang ni COVID-19 ni menyebabkan ramai di kalangan saudara mara kita, ramai di kalangan adik-beradik kita, dan juga di kalangan kawan-kawan kita taulan dan sebagainya meninggal dah disebabkan COVID-19 ni. Maka ada hikmah yang Allah Ta'ala tunjuk. Selesailah bahagian tidak kita lah pula atas muka bumi ni, apa yang kita nak bawa pada Allah ni. Jadi Allah Ta'ala bagi kita nyawa ni, Allah Ta'ala bagi kita peluang lagi untuk kita hidup ni, maka janganlah kita sia-siakan, kita manfaatkan dengan sebaiknya, supaya kita ni lebih dekat dengan Allah. Hidup kita atas muka bumi ni, masih lagi Allah Ta'ala beri kita nyawa yang panjang, umur yang usia yang panjang ni, dan kekuatan untuk kita lakukan kebaikan ni, maka menjadi nilai untuk kita tambah amalan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah musibah yang mana memberi iktibar kepada orang lain. Yang ni tadi kita tengok diri kita. Yang ketiganya kita tengok orang lain. Orang lain kena musibah, kita pandang apa yang iktibar tu boleh ambil. Tak, ramai kalangan kita ni melihat ujian dan cabaran orang yang ditimpa kepada orang lain, menyebabkan dengan pandangan yang suka lah tersebut. Suka je kita tengok orang dapat musibah. Tak, padahal kita kena lihat musibah yang dia orang dapat tu bukanlah dengan makna sia-sia, tapi menjadi iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah peringatan. Orang-orang yang mempunyai akal fikiran ni lah, tak, kena ambil peringatan. Tak, supaya mana bila berlaku pada seorang tu, kita minta jauh. Tak, minta jauh daripada diri kita, dan kita jadikan dia sebagai pedoman untuk kita. Ini satu contoh yang ketiga, kaedah yang ketiga yang diberikan kepada kita untuk kita dekat kita dengan Allah. Bagaimana kita nak menilai, berfikir hikmah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Yang keempatnya ialah Allah Ta'ala beri hikmah ni ialah untuk kita, tanda Allah Ta'ala kasih, tanda Allah Ta'ala sayang pada kita, ya. Kerana bukanlah semata-mata beri situ je tak. Allah Ta'ala beri hikmah, Allah Ta'ala beri ujian, musibah, cabaran, ialah untuk kita rasa dekat diri kita dengan Allah. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, apabila Allah Ta'ala menyayangi seorang hamba,
Allah Ta'ala akan menguji dengan kesusahan, sama ada pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada anak maupun pada harta, supaya dibersihkan dosa. Maknanya Allah Ta'ala beri ujian ni supaya dosa kita ni dibersihkan. Dan sekiranya dosa masih ada, maka Allah Ta'ala akan membuatkan matinya menjadi susah, supaya apabila bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa. Kita kena ingat, walaupun bila kita sakaratul maut, saat kita nyawa kita nazak ni dengan makna nazak, bahasa Arab cabut, kita nak cabut daripada ni lah, pada halkum kita semua ni pada atas lah nak cabut ni. Peri dengan sakitnya kita tu akan menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Itu 4 perkara yang Allah Ta'ala beri cara kita berfikir, bagaimana kita nak menilai hikmah Allah Ta'ala. Bukanlah dengan makna pandangan yang pasrah, kita pasrah tidak reda. Jadi kita orang beriman ni perlu letak bahawa dalam diri kita ni kita kena percaya bahawa kita kena beriman kepada qada dan qadar. Banyak ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah Ta'ala timpakan ujian, Allah Ta'ala uji kamu ni dengan perasaan sedikit, perasaan takut. Takut benda? Takut ialah kita ada perasaan takut kita kepada musuh, takut kita kepada orang yang lebih ada jawatan kepada kita, takut kurangnya kita takutlah, takut kepada makhluk Allah. Walju' ni dengan makna lapar. Sekarang ni dengan coronavirus ni melanda, menyebabkan ramai orang yang dibuang kerja. Duit nak cari mana, kena buang kerja. Gaji dan sebagainya. Perasaan lapar tu ada perut dah. Jadi Allah Ta'ala uji dengan perkara sedemikian. Wal anfusi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta. Harta pun kurang. Lapar, harta kurang. Wal anfusi was samarat, jiwa mereka dan juga buah-buah mereka ni. Wa basyiris sabirin. Maka ada berita, ada kita sebut berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kena letak dalam diri kita, kena zon bagi kita bahawa ujian yang mana Allah Ta'ala beri kepada kita, sakit ke, takut ke, lapar ke dan sebagainya lah, itu ada hikmah, ada perkara yang Allah Ta'ala nak tunjuk untuk kita ni terus mendidik diri kita ni supaya dekat dengan Allah. Kalau kita sabar, ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita. Jadi ujian ni sebagai cara kita bersyukur ataupun cara kita bersabar kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sabda, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khairul lah, kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin, in asabathu syarran syakara fakanat khairan lah, wa in asabathu darran sabara fakanat lahu khairan lah, fakanat khairan lah. Peliknya urusan orang mukmin, hebatnya, takjubnya, kagumnya urusan orang mukmin ni, apabila mereka ditimpa urusan orang mukmin semuanya baik, sama ada ditimpa musibah, sama ada diberi nikmat, semuanya baik. Semuanya kerana ia seorang mukmin, kerana kita ni merupakan seorang mukmin, apa juga datang pada kita semuanya baik. Sekiranya ia menerima nikmat, inna lil mu'minin al mu'mini inna asabathu syarran, sekiranya ditimpa musibah, ditimpa nikmat, mereka bersyukur, maka ia baik untuk mereka. Dan jika ditimpa musibah, mereka bersabar, maka ia baik bagi mereka. Jadi dalam kita fikir bahawa kita orang beriman ni bukanlah apa yang Allah Ta'ala timpa ni dengan timpa yang betul-betul memberi impak dalam diri kita, tapi kena ingat Allah Ta'ala beri timpa ujian pada kita ni untuk tengok kita dekat ke tak kita dengan Allah. Dua-dua baik, musibah ke nikmat ke, kalau kita bersabar, kalau kita bersyukur, maka ada hikmah yang menanti kita. Dalam surah cukuplah saya rasa untuk akhirnya nak bawa satu kalam
ataupun firman Allah Ta'ala boleh menjadi renungan dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah Ta'ala cipta hidup mati ni untuk menguji. Mana penciptaan kita, hidup kita dah, mati kita ni nak tengok, nak uji diri kita ni. Buat amalan apa yang baik. Bukan amalan yang baik ni dikira bukan berdasarkan kepada amalan yang banyak. Tak, kalau kita bergantung dengan amalan kita, aku buat banyak amalan ni, tak. Tapi semua amalan banyak pun tak mendatangkan manfaat bagi kita. Sebab itulah Allah Ta'ala nak tengok amalan yang baik ke atas diri kita ni. Tak, amalan yang baik. Kalau kita nak ukur amalan kita dengan amalan orang soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan sebagainya, ulama-ulama lain, maka kita sudah pun kalah. Awal-awal lagi kita memang dah masuk buk dah kita ni. Tak, kalah awal. Sebab tu nak tengok amalan siapa yang paling baik. Allah Ta'ala nak uji. Umur kita sekarang ni berganti, tengok umur kita ni apa yang kita bagi manfaat kepada umat Islam dan seisinya lah, dan pada umat Islam, dan juga apa banyak mana kita bagi manfaat. Kita tengok Imam Ghazali, tengok Imam Nawawi meninggal sekitar umur 50, 55, 40, 45, tapi manfaat sampai sekarang dapat kita rasai. Kita boleh guna kitab-kitab ataupun tulisan-penulisan ilmu yang diberi kepada kita sampai sekarang. Tak? Tapi kita, apa yang kita beri kepada umat, kita kena nilai, kita kena muhasabah diri kita, apa yang patut kita lakukan untuk kita terus berbakti kepada umat Islam ni lah. Anda rasa untuk pada petang ni rasa cukup sekadar tu. Sama-sama kita ambil muhasabah, sama-sama kita ambil pelajaran ibrah dan sebagainya, untuk kita baiki diri kita, untuk kita jadi mukmin ataupun umat Islam yang teguh dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cabaran, dalam menghadapi mehnah dan tribulasi dalam diri kita ni. Tak, kita kena ingat di sana ada hikmah ataupun ada perkara yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, baik perkara tu kecil ataupun besar. Walaupun kita tak dapat atas muka bumi ni ujian hikmah tu, maka kita kena menanti ujian hikmah yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita di hari akhirat. Sebab itulah apa-apa pun kita kena berpegang teguh dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duribat alaihim zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah comel dah. Bukan tu saja, malah kita kena jaga juga hubungan kita dengan manusia. Tak, manusia pun penting. Al-haqqal lati alaikum wa tas'alunallahi haqqal lati lakum. Kita nak buat suatu benda, kata Ibnu Qudamah, kita nak buat suatu benda, jangan kita mengharapkan ganjaran ataupun kita mengharapkan imbuhan daripada orang. Tapi kita kena ingat, kita buat suatu benda ni supaya kita mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Al-haqqal lati alaikum wa tas'alunallahi haqqal lati lakum. Kita buat tu supaya dapat ganjaran yang lebih besar di sisi Allah. Kita orang Islam ni, kita kena faham kebaikan yang kita buat ni bukanlah kebaikan yang mendatangkan sia-sia. Ta'ibatu fil birri fa innal birra yabqa wa ta'bu yazulu. Kita kena ingat ketika mana kita melakukan kebaikan yang banyak ataupun kebaikan, maka di sana ada kepenatan. Ingatlah, kepenatan dalam membuat kebaikan tu akan hilang manakala kebaikan kita akan kekal. Tak, maka tu perkara yang kita kena ingat. Jadi hidup kita sebagai hamba Allah terus menjaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Dan kita kena ingat, kita ni ada tempat bergantung kita adalah pada Allah. Cukup sekadar tu. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ibrah atas pengajian kuliah kita pada petang ni. Wallahu alam, apa yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang salah tu datang daripada kedilnya diri ana ni. Mungkin di sana ana ada kesilapan dalam berkata-kata, ada kesalahan dalam mengungkap baik-baik ataupun kita sebut kata-kata ni. Mungkin di sana ada kesalahan.
Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk lemah datang daripada gana sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.